Antara paparan menarik hari ini. Zahid umpama nakhoda sedang membawa kapal untuk karam. Zaid harap PAS tak kencing UMNO lagi. Semua ahli parlimen adun UMNO akan terus bertahan Anwar. Mat Sabu kata Anwar tunggu pemilihan amanah untuk lantik Menteri KPDN. Seorang esko kerajaan negeri dan ketua pembangkang bertikam lidah dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Perak berkenaan penganjuran konsert hiburan di negeri ini. Perbalahan berlaku antara pengurusi jawatan kuasa pelancongan, industri, pelaburan dan pembangunan koridor Perak, Lo Siyi dengan ketua pembangkang yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Gunung Semanggul daripada PAS, Razman Zakaria. Jika Siyi berkata tentang usaha penganjuran konsert hiburan di negeri ini mengikut syarat-syarat ditetapkan. Razman mohon mencela untuk menuntut penjelasan berkenaan perkara tersebut. Namun kata-kata ketua pembangkang itu mengundang rasa kurang senang kepada esko tersebut dan tidak membenarkan Razman meneruskan pencelahannya sehingga menyebabkan sidang Dewan menjadi kecoh. Siyi kemudian menjelaskan semula ucapannya seperti setiap penganjuran konsert hiburan akan mematuhi syarat yang ditetapkan selain perkataan pemikiran sempit itu tidak dituju atau merujuk kepada sesiapa. Katanya inilah perangai ketua pembangkang tidak dengar jawapan. Kita cakap cuma dibenarkan kalau ikut syarat yang ditetapkan negeri. Kalau hendak main politik, saya tidak mahu jawab. Razman kemudian dalam sidang akhbar yang diadakan, beliau kesal kerana tidak diberi peluang untuk berdiri menuntut penjelasan berkaitan penganjuran konsert hiburan di Perak. Katanya, saya juga berdiri untuk bertanyakan mengenai dengan apakah impak sosial di atas penganjuran konsert hiburan tersebut selain menyumbang kepada sektor ekonomi di negeri Perak. Apakah Perak akan mempopularkan produk seperti konsert hiburan untuk menarik pelancong ke Perak? Apakah usaha yang mengimbangkan di antara keruntuhan moral remaja dengan penganjuran hiburan yang melampau? Ujarnya Islam tidak menghalang dan menolak hiburan secara mutlak, namun mestilah mengikut kepada garis panduan yang ditetapkan oleh pihak berwajib. PAS membalas kritikan pemimpin utama UMNO dengan menyifatkan presidennya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebagai nakoda yang sedang membawa kapalnya karam. Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syahri menegaskan yang PAS akan terus berusaha menyelamatkan pemimpin dan ahli UMNO dari terus karam. Katanya, saya sifatkan Presiden UMNO ialah nakoda gagal yang sedang membawa kapalnya karam. Sayangnya, anak-anak kapal sekelilingnya tiada yang berani menegur, bahkan hanya berperanan sebagai tukar ampu sedangkan sangat jelas kapal yang sedang dinaiki karam sedikit demi sedikit. PAS akan terus berusaha menyelamatkan pemimpin dan ahli UMNO dari terus karam. Sama ada menyelamatkan kapal UMNO atau menjemput mereka menyertai kapal yang lain, perpaduan umat tidak pernah akan bernokta usahanya. Ahmad Fadli berkata, biarlah Presiden UMNO itu menyatakan PAS gila talak. Hakikatnya gila talak inilah yang menang lebih besar berbanding yang sedang mengata nista. Realitinya, kata beliau, posisi sebagai timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah pun gagal dimanfaatkan Ahmad Zahid untuk memikat undi masyarakat luar bandar, khususnya orang-orang Melayu. Katanya satu-satunya kejayaan paling besar Ahmad Zahid ialah menyelamatkan dirinya dari terus didakwa atas 47 pertuduhan jenayah. Walaupun harganya ialah kerajaan Malaysia menghadapi kencaman dari dalam dan luar negara. Sayangnya yang berdengar-dengar melaungkan agenda reformasi itulah yang sedang menjulang agenda menyelamatkan Ahmad Zahid. Jika Roni 47 ialah kisah sekumpulan samurai yang sanggup berkorban demi harga diri dan maruah mereka, maka Zahid 47 ialah kisah seorang tokoh yang sanggup menenggelamkan bahtera perjuangannya sendiri. Benar atau tidak, tunggulah sahaja. Terdahulu media melaporkan Ahmad Zahid menyifatkan PAS sebagai gila talak apabila parti itu tidak menolak untuk kembali bekerjasama dengan UMNO. Bagaimanapun Presiden UMNO itu berkata, pihaknya belum terbuka hati untuk kembali menjalinkan kerjasama dengan PAS. Pengurusi Barisan Nasional itu berkata demikian mengulas mengenai kenyataan timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tun Ibrahim Tuan Man yang dilapor tidak menolak kerjasama dengan UMNO di sebalik sejarah pahit hubungan mereka. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi beranggapan PAS kini ibarat gila talak susulan hasrat parti itu untuk bekerjasama semula menerusi platform Perikatan Nasional. Katanya UMNO setakat ini belum terbuka hati untuk menjalankan kerjasama semula dan menasihati parti Islam itu supaya tidak bermimpi di siang hari. Katanya mungkin ada pihak yang telah kegilaan talak kerana mereka pernah berada dalam kerajaan dahulu. Alangkah sakitnya apabila mereka mempunyai kerusi yang banyak tetapi mereka terus jadi pembangkang. Jadi kita berharap mereka terus berdoa untuk tidak melakukan kegancengan sekali lagi kepada UMNO. Menyebabkan UMNO tidak langsung membuka jalan itu, jalin kerjasama semula setakat ini. Setakat ini Allah belum membuka lagi hati kami untuk melakukan kerjasama dengan mereka. Kami minta mimpi siang mereka itu dapat dinoktakan.
Sebelum ini, Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man dilaporkan berkata parti itu tidak menolak untuk bekerjasama semula dengan UMNO di sebalik sejarah pahit hubungan mereka sebelum ini. Bagaimanapun, Tuan Ibrahim dipatik berkata sebarang kerjasama dengan UMNO perlu melalui platform PN yang turut dianggotai Bersatu, selain menjelaskan PAS tidak pernah mengetepikan agenda penyatuan umat. Sementara itu, pengarah komunikasi UMNO Lokman Nur Adam berkata, biarpun PAS terbuka bekerjasama dengan UMNO, namun parti itu mengambil sikap tidak sesekali dipatuk ular di tempat sama 2 kali. UMNO sudah memberi peluang kepada PAS untuk bersama dan sudah bekerjasama dengan kepentingan Islam dan Melayu dengan parti itu. Malangnya, dia berkata PAS mengkhianati UMNO ketika bermula Muafakat Nasional apabila mereka menubuhkan Perikatan Nasional bersama Bersatu tanpa pengetahuan UMNO. Katanya pengkhianatan ini diteruskan dengan sokongan mereka yang tidak berbelah bahagi terhadap Muhyiddin Yassin dan mereka tidak melakukan apa-apa apabila Muhyiddin menikam belakang dan cuba menganiayai pimpinan kita. Jadi tak ada sebab sekarang ini untuk UMNO berganjak meninggalkan kerajaan berpaduan dan bersama PAS. Pendirian yang kita tegur, MKT dan ahli parti yang hadir Perhimpunan Agung UMNO telah pun memutuskan untuk kekal bersama dengan Pakatan Harapan sehingga pilihan raya umum ke-16. UMNO akan terus memperkukuh dan mempertahankan kerajaan perpaduan, tegas Setiausaha Agungnya Ashraf Wajidi Dusuki. Katanya mesyuarat juga memperakukan bahawa semua ahli-ahli parlimen dan adun-adun UMNO akan terus mendukung pendirian parti untuk menyokong kepimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri dan Kerajaan Perpaduan Malaysia. Kata Ashraf, ketetapan tersebut sebagaimana yang telah diputuskan oleh Majlis Kerja Tertinggi UMNO pada 24 November 2022 dan diluluskan sebulat suara oleh Perwakilan Perhimpunan Agung UMNO pada 14 Januari 2023. Sementara itu, Ashraf juga berkata mesyuarat MKT UMNO turut bersetuju untuk menganjurkan Konvensyen Kerajaan Perpaduan di peringkat negeri-negeri bermula Januari tahun depan. Sebelum ini, seorang anggota MKT UMNO, Isham Jalil, membangkitkan isu kerjasama antara parti itu dengan PAS susulan cadangan naib Presiden PAS Ahmad Samsuri Mokhtar diangkat sebagai Perdana Menteri jika PN berjaya memujuk UMNO bermuafakat semula sebelum pilihan raya umum ke-16. Isham membuat cadangan itu berikutan kemenangan besar Ahmad Samsuri pada pilihan raya Kecil Kemaman dengan menewaskan BN. Majlis Kerja Tertinggi UMNO membuat keputusan untuk memecat ahli MKT Isham Jalil. Perkara itu dimaklumkan seorang pemimpin UMNO yang menghadiri mesyuarat itu namun meminta namanya tidak disiarkan. Mesyuarat itu dipengerusikan Presiden Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi dan turut dihadiri timbalannya Datuk Seri Muhammad Hassan serta 3 naib Presiden berlangsung kira-kira 2 jam dan berakhir. Isham sebelum ini beberapa kali mengkritik pendirian MKT UMNO berkenaan kerjasama dengan DAP di bawah Kerajaan Perpaduan dalam usaha mengukuhkan kerajaan masa kini yang dilihat bertentangan dengan pendirian parti sebelum ini. Sementara itu, ahli MKT Datuk Muhammad Razlan Muhammad Rafi yang tidak mengesahkan keputusan MKT mendakwa Isham sendiri bertindak seolah-olah mahu tindakan dikenakan terhadapnya. Katanya bila dia sengaja mengundang untuk diambil tindakan, kalau mahu tindakan itu diambil untuk mempopularkan dia, itu satu tindakan yang tidak bertanggungjawab. Beliau juga berkata sebagai ahli MKT, Isham seharusnya sedar akan tanggungjawab kepada parti dan mengelak daripada mengambil sebarang tindakan yang dilihat sudah membelakangkan partinya. Sementara itu, Setiausaha Agung UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, tradisi dan peraturan parti yang diamalkan sejak 1946 adalah meletakkan kedudukan parti lebih tinggi daripada individu. Katanya sebuah keputusan dasar parti ditentukan secara syura dan kolektif bukan individu. Dasar dan hala tuju parti hanya boleh diputuskan oleh Majlis Kerja Tertinggi dan Perhimpunan Agung UMNO, bukan individu atau mana-mana kepimpinan tertinggi termasuk Presiden. Pandangan berbeza diraih dalam mesyuarat namun masih menjunjung tinggi prinsip adab bersetuju untuk tidak bersetuju, memelihara sumpah atas nama Allah, menyimpan kerahsiaan mesyuarat. Parti Amanah Negara menafikan dakwaan kelewatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melantik Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup adalah berpunca daripada menunggu keputusan Jawatankuasa Nasional Amanah sesi 2023 hingga 2026 yang akan diadakan pada 22 hingga 24 Disember ini. Presidennya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata adalah tidak benar jika mahu mengatakan pemilihan amanah adalah punca kepada kelewatan lantikan Menteri KPDN dan pemilihan itu adalah proses biasa dalam demokrasi parti. Katanya amanah menyerahkan kepada Perdana Menteri untuk membuat keputusan siapa yang layak dilantik sebagai Menteri KPDN. Anwar berhak untuk menentukan barisan kabinetnya sendiri. Malah ia adalah hak prerogatif seorang Perdana Menteri untuk menentukan siapa dan bila mahu dilantik. Setakat ini pemangku Menteri KPDN Datuk Armiza Muhammad Ali menjalankan tugasnya dengan baik. Semua perkara berbangkit juga dibincangkan bersama dalam Kabinet dan jawatankuasa yang lain. Menteri KPDN yang juga timbalan Presiden Amanah, Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub meninggal dunia pada 23 Julai lalu.
selepas menjalani pembedahan akibat mengalami pendarahan otak. Mengulas mengenai pemilihan Parti Amanah itu, beliau berkata, setakat ini pemilihan Parti Amanah di peringkat kawasan berjalan dengan lancar dan tenteram. Katanya walaupun ada beberapa aduan yang diterima, ia perkara biasa dan diuruskan dengan sebaiknya oleh jawatan kuasa aduan parti. Kira-kira 1,000 perwakilan membabitkan 190 kawasan layak memilih untuk pemilihan 27 jawatan pimpinan utama dalam Konvensyen Nasional Amanah 2023 yang bermula 22 hingga 24 Disember ini. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Dalam TV dan pakai info terkini di Facebook serta YouTube di TV.